Tapi benda tu kena pergi counselling lah kan. Saya sejujurnya tak tahu sebab memang tak pernah dengar pun sebelum ni. Sebenarnya masa saya di Tingkatan 1 macam tu, saya pernah kena cabur dekat bahagian kawasan intim saya. Dan benda tu menyebabkan saya trauma sampai sekarang. Saya selalu tolak bila suami ajak bersama dan kita selalu bergaduh pasal benda ni. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar semua penonton-penonton Wanita hari ini? Dalam anda berdebar nak tengok siaran Wanita hari ini, kami pun berdebar nak bersama dengan anda. Pasti ada juga dalam kalangan ibu bapa mahupun ahli keluarga dan juga adik-adik yang hari ini sememangnya mempunyai debaran yang berbeza. Kalau semalam Hawa, rakan-rakan kita, adik-adik kita di Wanita hari ini, Tasha, Syifa, Ain, mereka baru saja habis graduasi ataupun konvokasi mereka untuk peringkat ijazah selepas tertunda selama 2 tahun setengah. Tapi hari ini cabaran ataupun debaran yang berbeza bagi adik-adik yang nak mengambil keputusan SPM pada hari ini tadi. Sebab bermula pukul 10 tadi, adik-adik SPM dah pun mengambil keputusan mereka dan mungkin ada lagi yang belum sebab dalam perjalanan ke sekolah masing-masing sebab ada yang sekolah asrama jauh. Betul, tapi boleh semak secara dalam talian tahu. Dia nak fizikal juga. Nak juga. Dia nak feel tu visa, nak juga tunggu debaran tu tak tidur 3-4 jam nak sampai sekolah untuk dapat keputusan. Apa pun kita ucapkan tahniah dan dilaporkan seramai 9,696 daripada lebih 400,000 calon memperolehi semua A. Tahniah kita ucapkan. Betul. 9696. Cantik nombor tu kan Hawa. Hawa hari ni pun macam cikgu pakai rentek, saya pun pegang pen dan 1,655 dilaporkan gagal dan ini yang telah pun diumumkan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Nur Zamani Abdul Hamid ketika mengumumkan keputusan bagi peperiksaan yang diambil pada Mac yang lalu. Dan beliau berkata juga seramai 71,842 calon ataupun 18.8% pula memperoleh keputusan sekurang-kurangnya kepujian. Ya, dan bagi calon yang mendapat keputusan lulus, katanya ia melibatkan seramai 129,796 ataupun lebih 30%, manakala 125,454 calon sekurang-kurangnya gagal satu mata pelajaran. Apa pun keputusan adik-adik kita ni, kita pastinya selepas ini akan membuat keputusan yang lebih baik untuk memasuki universiti, untuk belajar dalam bidang-bidang yang anda minati. InsyaAllah. Dan untuk ibu bapa dan juga keluarga pula kan, apa saja keputusan yang telah pun dicapai oleh anak-anak ini, kita teruslah menyokong mereka, beri mereka sokongan yang terbaik kerana anak-anak ini menduduki peperiksaan dalam keadaan negara ataupun seluruh dunia berhadapan dengan pandemik COVID-19. Pastinya bukan mudah untuk mereka, tapi alhamdulillah tahniah diucapkan kepada adik-adik yang telah pun berjaya. Saya pun boleh bahawa anak buah saya yang pertama dapat keputusan hari ini dan alhamdulillah Abang Akil tahniah, keputusan yang cemerlang. Tahniah Abang Akil. Okey, dan pastinya hari ini di Wanita hari ini kita nak bawakan satu topik yang mungkin ada yang pernah dengar, ada yang tak pernah dengar, ada yang melaluinya tapi tak tahu apa nama term dia tu kan. Okey, tapi sebelum itu kami nak kongsikan dahulu bingkisan TikTok yang sempat dirangkumkan oleh wartawan kita hari ini iaitu Syifa. Silakan. Expectation perempuan terhadap lelaki. Okey, sampai. Okey, B, nanti dah settle beli barang saya WhatsApp B, Alright, apa-apa bagi tahu. Elok yang... Okey. Reality lelaki yang sebenarnya. Okey, sampai. Okey, B, nanti dah settle beli barang saya WhatsApp B, Sayang. Tak apa, saya duduk kereta, biar B yang keluar beli. Saya dengar betul-betul Bapa Mariam ada 3 anak. Abdul Wahab. Si annoying punya tau. Abdul Wahab, Abdul Wahib. Siapa yang ketiga? Tak lah, otak aku pening sih. Mariam lah. Asal? Bapa Mariam ada 3 anak. So
Nonsense lah. Yalah, bapak Mariam. Aku kau Okey. Oh, macam kau ada. mana saya minta maaf? Saya minta maaf Ni level kau ni, confirm level kau. Oh, iya ke? Tak ada idea. Macam mana? Saya minta maaf. Dia cakap, sawi. Sawi? Cepat, get lost. Sawi apa? Drive. Sorry. Oh, sawi. 你哋有啲咁樣猛人哋又識埋又炸鬼嘅。呢度睇啦，有兩檔啫嘛，都係猛人做嘅。係啊。哦。一檔就下晝喺嗰邊，佢係早上喺度。係啊。嗰另外嗰檔又係識講廣東話㗎。嗰個唔識。哦。嗰個係真識馬拉人。哦。我仲唔係真識馬拉人啊。OK 咗啦。 Komen video TikTok yang kita kongsikan kepada anda warna-warninya lah. Setiap hari ada je perkongsian menarik kan? Saya pegang pen kan? Kenapa Fiza? Saya berdebar daripada tadi walaupun adik-adik kita yang ambil keputusan SPM tapi saya pun berdebar dan kita sebenarnya di hujung siaran nanti akan bersama dengan Fatin Hamimah dan juga rakan-rakan tugas kita yang lain yang mana Fatin bersama dengan adik-adik di Sekolah Menengah Sri Aman Petaling Jaya yang sedang menerima keputusan SPM mereka kan? Sekolah perempuan kan? Sekolah Sri Aman. Okey, selepas ini kita akan bersama dengan Fatin. Apapun hari ini perbincangan kita di Wanita hari ini ialah tentang vaginismus. Pernah tak anda dengar? Mungkin kan Hawa ada yang pernah dengar ataupun ada yang tak pernah dengar. Ada pula yang saya baca katanya vaginismus tu macam hippopotamus. Saya Tapi bukan. tahu siapa yang kata tu. Okey, tapi sebenarnya hari ini kita nak berkongsi tentang masalah vaginismus ini antara masalah yang banyak sebenarnya berlaku dalam kalangan wanita. Namun ini mungkin antara isu yang tabu untuk dibincangkan kerana kebiasaannya isu-isu dalam kait ini jarang-jarang dikongsikan dan jarang-jarang dibicarakan secara terbuka. Hari ini kami nak bawakan kepada anda. Ya, kita akan bawakan kepada anda seorang doktor dan seorang lagi akan membincangkan dari sudut psikologinya tentang vaginismus ini sama-sama kita pelajari terutamanya mereka pasangan suami isteri. Kita belajar dari sudut dan sisi pandang kesihatan dan juga psikologi. Kalau anda mungkin ada pengalaman rakan-rakan anda maupun ahli keluarga anda ataupun anda merasakan bahawa anda mungkin mengalami masalah ini, jangan segan hantarkan komen anda, soalan-soalan anda bersama kami di media sosial Wanita Hari Ini iaitu di Facebook dan juga di Instagram. Sama-sama kita bincangkan selepas ini di Wanita Hari Ini. Kembali selepas ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Apa mas? Vaginismus. Vandalisme saya tahu lah. Ke organisme ke? Itu saya tahu tu. Apa mas tadi saya tak tahu. Tahu juga, tapi benda tu kena pergi counselling lah kan. Dia macam ada fobia macam tu lah. Budak-budak nakal lah, tukang contem-contem dinding-dinding, jambatan tu diorang nak buat, mungkin diorang nak luahkan diorang punya perasaan marah ke apa, diorang conteng lah. Saya sejujurnya tak tahu sebab memang tak pernah dengar pun sebelum ni. Ni baru first time dengar. So, tak adalah, tak tahu, no comment lah tentang tu. Masih ramai yang tidak mengetahui apakah vaginismus. Masalah ketegangan otot tidak terkawal yang berlaku di faraj wanita ketika melakukan hubungan seksual dikenali sebagai vaginismus. Ia juga boleh menyebabkan perasaan takut yang melampau bagi seorang wanita untuk melakukan hubungan intim suami isteri. Ia boleh terjadi akibat daripada beberapa faktor seperti fobia dan terpengaruh dengan kisah malam pertama rakan-rakan yang mereka dengari. Walaupun istilah ini jarang didengari, namun masalah ini sememangnya wujud dalam kalangan wanita. Justru, apakah langkah yang perlu dilakukan bagi mengelakkan seseorang wanita itu mengalami masalah vaginismus dan adakah masalah ini boleh dirawati? Nah, pastinya di Wanita Hari Ini, objektif kita pada hari ini iaitu untuk membantu para wanita yang melalui vaginismus ini ataupun mereka yang bakal berkahwin untuk mengetahuilah jika berlaku ataupun ada dalam situasi begini, apa yang boleh dilakukan. Pasti ada rawatan-rawatan tertentu kan Fiza? Ya, insyaAllah. Kita ni kalau kita tak tahu, tu orang tua-tua kata malu bertanya sesat jalan. Jadi kalau kita rasa ada masalah, jangan self-diagnose tapi kita tanya kepada mereka yang pakar. Justru kami bawakan yang pakar kepada anda hari ini untuk kita berkongsi
tentang topik ini. Topik yang saya kira agak sukar untuk kita bincangkan secara terbuka. Namun dari aspek kesihatan dan pembelajarannya, hari ini kami bawakan kepada anda pakar perunding obstetrik dan juga ginekologi dan juga fertility, iaitu Dr. Maiza Tusimin bersama kami di studio. Apa khabar Doktor? Assalamualaikum. Salam, khabar baik. Terima kasih jemput saya. Tajuk ni memang menarik dan ramai tak tahu. Alhamdulillah. Terima kasih juga Doktor. Walaupun pagi tadi ada pembedahan dua baby twins. Rahsia. Ada klinik tapi sudi bersama dengan kami. Dan kita juga bersama dengan seorang pakar perunding psikiatri daripada Jabatan Psikiatri dan Kesihatan Mental Hospital Serdang, Andorra, dan juga kita bersama dengan Dr. Umi Azlin Silim. Assalamualaikum. Apa khabar Doktor? Waalaikumsalam. Doktor, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami. Ya, terima kasih kerana menjemput saya juga. Terima kasih Doktor. Okey, baik, sebelum kita nak fahami dari sudut psikologi bagaimana untuk membantu wanita ini dari sudut emosi, sokongan dan sebagainya, kita nak faham dululah konsep vaginisme ni. Silakan Dr. Mai. Okey, bila dengar vaginisme ni kan macam-macam tadi kita dengar kan, macam-macam organisme lah whatever. Tetapi sebenarnya dia penyakit yang bukan di psikologi saja, bukan hanya di minda, sebab kalau doktor yang tak biasa, tak dinafikan, ada juga doktor yang tak berapa mahir dan tak berapa tahu mengenai vaginisme ni. Walaupun subjek ni ada, tetapi to be frank, medical student tak ada dalam textbook vaginisme. Jadi hanya doktor yang ke arah especially dalam fertility lah, dalam merawat pesakit yang susah nak pregnant. Itu antara benda pertama yang dia datang, doktor saya nak pregnant tapi susah nak pregnant. Bila kita dig into the problem, baru kita tahu, oh okey, ini masalahnya. So penyakit ni something yang memang very real. Dia bukan tak ada nafsu, wanita ni, isteri ni, dia ada keinginan ada foreplay semua, tak ada masalah. Tapi bila nak penetrate sahaja, penetrasi hubungan intim, seksual tu, bila suami cuba approach, terus everything dia close down. Maksudnya macam kaki tu dia terus clench, dia rapat, dia menolak. Vaginisme dia ada peringkat-peringkat dia. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya setiap orang berbeza. Berbeza. So kita tak boleh kata, oh, you vaginisme sama je rawatan dia. And lagi satu yang saya highlightkan, macam saya kata tadi, tak ramai sebenarnya yang tahu. Termasuklah doktor-doktor junior kita, medical student saya dulu pun dia orang tak berapa tahu, tak banyak pendedahan, apatah lagi pesakit. So dia akan fikir, oh ni mesti kena buat orang lah, orang dengki lah, kena melalui kunci pembacaan lah. banyak juga saya Betul baca tak? tu. Katanya ini mungkin disebabkan oleh masalah bekas kekasih tak suka dan mereka tidak pergi berjumpa dengan pakar kesihatan, tapi mereka pergi berjumpa untuk membuat rawatan-rawatan yang alternatif dan sebagainya. Selepas ini doktor, kita nak tanya apa antara punca-puncanya dan bagaimana perkara ini boleh berlaku. Tapi sebelum itu kita nak tanya juga kepada Dr. Umi. Bila kita bercakap tentang masalah ini doktor, apatah lagi bagi mereka yang dah pun mendirikan rumah tangga, pastinya ini antara tanggungjawab yang harus sama-sama dilakukan ataupun ditunaikan. Tetapi kalaulah berlakunya masalah sebegini, pastinya ia akan memberi satu kesan psikologi yang mana ia boleh mengganggu gugat kepada hubungan dan juga keharmonian rumah tangga. Mungkin doktor boleh kongsikan dari sudut dan sisi pandang doktor sendiri. Ya. Okey. Memang benar jika kita membuat penilaian awal kepada pesakit yang ada vaginisme, selain daripada kita membuat penilaian terhadap vaginisme tersebut, tahap keterukan dia, kita juga membuat penilaian terhadap hubungan suami isteri. Di tahap mana ya, adakah telah berlaku konflik, adakah masih ada sokongan dari suami, komunikasi bagaimana. Sebab selalunya bermula dari vaginisme, banyak impak yang boleh berlaku di dalam perkahwinan tersebut. Sekiranya memang isu tersebut telah ada di dalam perkahwinan, maka sebahagian daripada merawat vaginisme itu kita perlu menambahkan sesi-sesi terapi untuk mengatasi konflik perkahwinan yang telah sedia ada. Itu yang kita lakukan. Bermakna dari sudut kesihatan dan juga psikologinya sama-sama berganding bahu kerana kita mungkin nak kena tengok. Mungkin doktor boleh kongsikanlah juga Dr. Maiza, kalau tadi apa yang dikatakan oleh Dr. Umi, mungkin kalau dia bertanya kepada hubungan suami isteri, pasti ada sebab-sebab kenapa antara faktor boleh berlaku kepada permasalahan ini yang merujuk kepada tahap-tahap severity seseorang itu, doktor. Vaginisme ni dia ada dua jenis. Vaginisme primer ataupun primary vaginisme. Yang kedua vaginisme sekunder, secondary. Secondary bermaksud dia berpunca daripada masalah lain. Sebagai contoh, dia pernah berjaya melakukan penetrasi tanpa sakit, tak ada masalah. Lepas tu berlaku contohnya ada kanser, kena buat pembedahan. Dah jadi trauma kat situ. Dan
tak boleh. Itu kita panggil secondary. Okey. Masalah disebabkan oleh perkara lain. Kalau primary itu memang purely tak pernah bersama lagi dan memang tak boleh berlaku penetrasi. Okey. Tapi itu masalah takkan berpanjangan lah. Maksudnya kalau di fasa 1 boleh dibantu lagi? Sebenarnya to be frank, pesakit yang saya jumpa ada yang 6 tahun. 7 tahun tak dapat bersama, tetapi bila datang kepada pakar sakit puan dan juga pakar fertility, dia punya objektif ialah saya nak hamil saja. Saya tak fikirkan itu. Doktor, kenapa ada yang tunggu masa lama sangat sampai 6 tahun doktor biasanya? Sesuatu yang very intimate di belakang bilik pengantin, tak ada orang nak bincangkan dan dia memang masih lagi ada konsep tu kata this is something it's all in my mind, hanya kat kepala saya je. Tapi sebenarnya bila doktor sakit puan periksa, kita pastikan tak ada masalah, contoh jangkitan kuman, tak ada penyakit lain yang berkait yang menyebabkan dia rasa trauma untuk bersama. Dan kita teruskan rawatan yang holistik macam Dr. Umi kata tadi, kombinasi. Doktor sakit puan, pakar psikiatris ataupun psychosexual therapy, kemudian kita ada fisioterapi juga. Bekerjasama untuk membantu pesakit. Okey, bermakna ini merupakan satu penyakit dan pastinya ada kaedah rawatannya. Dr. Umi, kalau kita nak bercakap tentang isu ini, yang macam tadi Dr. Maiza pun dah katakan ada pesakit sampai yang 6 tahun. Melalui pembacaan ada yang sampai 10 tahun dan ada juga yang sampai diceraikan akibat daripada permasalahan ini. Mungkin antara faktor-faktor penyebab primary dan secondary ini ada pelbagai faktornya. Ada juga melalui pembacaan yang mengatakan bahawa individu-individu ini mungkin kerana takut mendengar cerita-cerita daripada rakan-rakan. Kesakitan malam pertama, kesakitan melahirkan anak. Ada juga yang trauma-trauma tertentu. Mereka ini mungkin pernah didera secara seksual daripada kecil, dicabuli dan sebagainya. Ketika ini bagaimana doktor sendiri boleh membantu mereka yang mengalami trauma sebegini dalam mengubati masalah vaginisme ini? Okey. Memang bila kita mendapat pesakit yang ada vaginisme ni, memang benar mereka ni datang, ada yang datang awal tapi ada yang datang setelah bertahun-tahun perkahwinan kerana berbagai faktor. Kita memang sangat penting membuat penilaian apa yang kemungkinan yang menyebabkan mereka mendapat vaginisme ni. Apa yang saya lihat dalam praktis kebanyakannya mereka mungkin mengalami anxiety yang general. Maknanya mereka ni memang seorang yang anxious, senang risau ataupun ada fobia kepada banyak benda. Sebab vaginisme ni juga adalah seumpama sejenis fobia, fobia kepada penetrasi yang sebenarnya berlaku kepada mereka. Jadi selalunya mereka ada masalah anxiety, keresahan, fobia di dalam perkara-perkara lain. Yang kedua adalah memang mereka pernah mendengar atau terbaca yang malam pertama sakit, akan berdarah. Jadi perkara tu tak semestinya benar, tapi dia macam menjadi satu yang mereka anticipate dan menyebabkan mereka takut. Sebenarnya tidak ramai yang datang berjumpa kita yang sebenarnya mereka ada masalah trauma di masa silam. Dia mungkin memang ada jika seseorang tu mengalami trauma dan seterusnya menyebabkan mereka mendapat vaginisme, rawatan untuk trauma perlu dijalankan serentak. Ini bermakna mereka perlu menjalani beberapa sesi untuk memproses trauma mereka, belajar mengendalikan fikiran dan emosi berkait trauma, barulah kita merawat vaginisme tersebut. Sebab rawatan vaginisme ada sesi terapi mungkin mengambil 10 hingga 15 sesi untuk merawat vaginisme itu sendiri dari sudut mind and body lah, pendekatan yang menjurus kepada bagaimana mengendalikan fikiran, emosi dan juga bagaimana untuk mengendalikan ketegangan lah di pelvic floor tersebut. Nak belajar relax dari sudut tu juga. Okey, belajar dari sudut emosi dahulu ya. Baik, sebelum kita bincangkan dengan lebih lanjut lagi tentang vaginisme ini, sama-sama kita saksikan perkongsian pengakuan seorang wanita yang mengalami vaginisme. Jom kita saksikan. Melakukan hubungan intim antara suami isteri adalah tuntutan wajib yang perlu dilakukan oleh kedua-dua pasangan. Walau bagaimanapun, ada juga yang takut untuk melalui fasa itu disebabkan oleh trauma dan rasa takut yang melampau. Ini yang terjadi oleh Azmiza Hassan, 27 tahun. Saya dan suami dah 3 tahun berkahwin dan sepanjang tempoh perkahwinan kita tu, seingat saya baru sekali saja saya bersama dengan suami disebabkan rasa takut untuk nak melakukan hubungan suami isteri tu. Saya selalu tolak bila suami ajak bersama dan kita selalu bergaduh pasal benda ni banyak kali.
Dan saya rasa saya macam bukan isteri yang terbaik untuk suami saya. Sampailah saya ada kekuatan nak pergi jumpa ustaz dan buat perubatan Islam, sebab saya fikir macam mungkin orang tak suka dengan perkahwinan kami, dia mungkin bomohkan ke, tak bagi saya bersama dengan suami. Tapi ustaz cakap dua-dua okey. Saya tak tahu apa masalahnya, sebab saya kahwin dengan suami saya suka dan sayang, cinta dia. Tapi kenapa saya tak boleh nak bersama dengan suami saya tu? Kita asyik bergaduh apa semua tu. Suami saya ajak duduk bincang elok-elok, kenapa saya macam ni, kenapa perangai saya macam ni. Lepas tu saya ceritalah dekat dia. Sebenarnya masa saya umur tingkatan 1 macam tu, saya pernah kena cabul dekat bahagian kawasan intim saya, dan benda tu menyebabkan saya trauma sampai sekarang. Dan biasalah bila kawan kita berkahwin, dia selalu cerita macam malam pertama mereka ada yang cakap sampai terkoyak. So benda tu menyebabkan saya macam imagine, dan saya takut untuk nak bersama tu, untuk lalui kesakitan tu. Bila saya cerita dekat suami, alhamdulillah suami boleh terima dan dia ajak saya pergi jumpa dengan kaunseling, dengan doktor. Dan alhamdulillah sesi kaunseling tu sangat, dan doktor tu sangat membantu saya lah. Saya harap mereka, wanita-wanita, isteri-isteri yang kat luar sana yang ada masalah dengan saya, apa kata kita try je dulu pergi jumpa dengan kaunseling, pergi jumpa dengan doktor. Kita jangan ambil mudah perkara-perkara macam ni, sebab perkara macam ni boleh menyebabkan kita bercerai ataupun kita rasa down, kita rasa bukan jadi isteri yang terbaik untuk suami kita. Itu dia kisah yang sempat dikongsikan bersama dengan anda, dan pastinya mungkin ramai dalam kalangan anda penonton yang mengalami masalah yang sama tapi tak tahu dan segan untuk berkongsi masalah ini. Itu pengalaman individu tersebut dan bagaimana cara mereka cuba untuk merawati masalah vaginismus ini. Tapi pastinya doktor, dalam kaedah kesihatan ada juga rawatan-rawatan yang diberikan yang mungkin dapat membantu memudahkan pesakit-pesakit ini. Kerana ada juga melalui pembacaan katanya macam doktor, saya dan suami nak anak. Ada tak jalan mudah untuk mendapatkan anak tanpa bersama dengan pasangan? Dan ada satu soalan daripada Facebook juga mengatakan, adakah vaginismus ini hanya boleh diketahui selepas berkahwin ataupun ia boleh diketahui walaupun sebelum berkahwin tanpa melakukan hubungan seksual? Ya, okey, nak jawab mana satu dulu? Untuk yang nombor 2 dulu doktor. Okey, yang nombor 2. Untuk yang belum berkahwin, contohnya anak dara kita kan, macam mana saya nak tahu saya ada vaginismus? Sebenarnya dalam era sekarang ni macam-macam dah yang kita pakai, tak pakai pad sahaja. Ada contohnya atlet, dia akan pakai tampon, swimming kan, dia nak swim, so dia pakai tampon, ataupun ada yang menggunakan cawan menstruasi atau menstrual cup. So semua tu memerlukan penetrasi ke dalam vagina untuk alat-alat tersebut menakung darah haid. Okey. So daripada situ kita dah boleh pick up sebenarnya, kita boleh kesan sekiranya remaja tu dah ada masalah, dia dah tak berani nak explore, nak masukkan penggunaan tampon ni. Yang ini mungkin jarang dikesan di Malaysia, lebih banyak di overseas lah basically. So dia dapat kesan penyakit tu awal. Tuala wanita. Kita banyak pakai tuala wanita. Basically kita memang ada sedikit apa orang kata, tak berapa berani lagi nak menggunakan alat-alat seperti tampon ataupun menstrual cup untuk masuk ke dalam vagina. Memang kena masuk dalam rongga vagina. Okey. Dan untuk pasangan yang contohnya yang dah berkahwin, to be frank, sekarang ni ramai dah awal dah jumpa doktor. Dia tak tunggu 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Ada yang jumpa saya baru 3 bulan. Ada yang jumpa setahun, ada 2-3 tahun. Okey, dekat situ doktor perlu orang kata assess, kita perlu buat penilaian. Adakah betul dia masalah vaginismus, which is tak boleh penetrate langsung, ataupun masalah sakit di bahagian permukaan faraj yang kita panggil penyakit lain pula tu, dyspareunia. Sakit ketika penetrasi, beza dengan sakit vaginismus lain, dia tak boleh langsung. Okey. Doktor ada bawakan sedikit kita model panggil apa ni, model model kata organ reproduktif wanita. Okey. So kita buka lah, kalau kita buka ni baru kita nampak organ dalaman dia sikit. Okay, kalau kita nampak, boleh nampak kan, ini actually bukaan daripada depan pintu faraj. So bila kita masuk ke dalam, kita nampak bahagian faraj ni sebenarnya dia sangat luas dan dia elastik. Ketika contoh proses bersalin, hubungan intim,
dia memang akan elastik, dia mengembang, dia expand. So panjang vagina ni lebih kurang 8 ke 10 cm dan dia boleh expand besar. Sebab tu kalau tengok ni contoh ni, tengok mungkin takut sikit lah kan apa benda ni. Ini antara rawatan awal yang doktor gunakan untuk merawat pesakit vaginismus. Kita panggil dilator. Okay? Mungkin ada orang yang akan kata, ni nampak macam agak tak berapa proper contohnya, macam seolah-olah dia merangsang diri sendiri. Sebenarnya tidak, dia bukan melibatkan orang kata sampai masturbation ke whatever. It's a part of treatment sebenarnya. Rawatan untuk vaginismus ni kita panggil vagina dilator. Okay, this is dia punya holder. So apa yang doktor lakukan setelah doktor kesan, masalah ni memang purely vaginismus, memang sebenarnya vaginismus, kita akan ajar pesakit bagaimana untuk breathing exercise, tengok video kan. Kemudiannya bagaimana untuk memulakan self dilation ataupun rawatan dilatasi kendiri. Baik. Tapi adalah step-stepnya doktor ajar. Ini bermakna ia ada rawatan. Sebab ada juga kan, saya baca di blog-blog, ada ramai yang mengatakan selain daripada mereka mengatakan bahawa mereka membuat perubatan alternatif, kena buatan orang dan sebagainya, tapi ada juga yang mengatakan bahawa mungkin itu masalah libido. Jadi ada yang pergi berjumpa dengan doktor dan self-diagnose, mereka minta injection libido dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak bezakan tu doktor? Kena faham ni, vaginismus dia bukan tak ada libido. Dia ada libido, dia ada nafsu, dia ada keinginan untuk bersama. Tetapi once husband approach je, bila nak enter je terus. Kalau yang kategori critical tu, yang kelima tu kan, terus clench, kaki tutup rapat semua. And in fact dia tolak. Belum apa-apa lagi, dia dah berpeluh-peluh, dia rasa dah seram sikit. Gelisah semua. Gelisah, anxiety macam Dr. Umi cakap kan, itu dah stage kelima. Kalau yang pertama ni, dia still boleh baring, relax, doktor nak check, dia masih boleh relax, dia boleh angkat kaki. Cuma masa doktor nak touch, nak sentuh di area faraj, itu masa tu dia takut. Itu grade pertama. Okey, itu kalau Dr. Mai tadi kongsikan, alhamdulillah sekarang ni ramai yang berjumpa di peringkat awal, ramai yang dah sedar jumpa nak dapat rawatan di peringkat awal. Tapi kita nak tanyakan kepada Dr. Umi juga, bagaimana mereka yang dalam denial, dalam penafian, tak nak mengakui tapi masih nak cuba, sejauh mana ini memberi tekanan kepada diri sendiri dan juga pasangan, dan adakah boleh membawa ke masalah yang lagi teruk lagi, Dr. Umi? Memang yang berada dalam peringkat denial ni, dia selalunya tak akan datang jumpa doktor lagi lah kan. Mereka mungkin yang macam mereka ingat kena buatan orang, mereka mungkin pergi berurut di sana sini, sebab tak, sebenarnya nak kata denial lebih kepada mereka tidak memahami, tidak ada kesedaran yang sebenarnya vaginismus ni sangat boleh dirawat. Kita mempunyai rawatan yang sangat efektif di mana tahap kejayaan dia lebih daripada 80%. Ya. Mereka yang datang mendapatkan rawatan yang mana kita rawat, selalunya kalau mereka datang berjumpa dengan kita, mereka akan berjumpa dengan obstetrician dulu, memastikan tidak ada masalah-masalah yang lain. Selalunya kita mendapat rujukan daripada pakar-pakar obstetrik lah. Selalunya mereka ni yang mungkin masalah dia lebih kompleks, ya, ada anxiety juga, ada konflik dengan pasangan. Jadi rawatan ni kita akan buat mungkin mengambil 10 hingga 15 sesi, dan setiap sesi dalam 1 jam, ya, yang mana kita akan address ataupun kita akan contohnya membetulkan salah faham tentang anatomi. Mereka ingat dia satu yang sempit, kecil, kita perlu betulkan dulu. Kita perlu bantu mereka dengan teknik dan strategi bagaimana nak mengatasi ketakutan dan cara berfikir mengenai hubungan seksual. Kita perlu membantu mereka dengan teknik-teknik relaksasi, seluruh badan dan juga relaksasi pelvic floor, dan seterusnya kita akan membantu mereka strategi untuk mengatasi ketakutan secara berperingkat. Yang itu termasuklah menggunakan dilator. Tetapi selalunya kita tak nak pesakit, dia akan takut kalau tahu kena guna dilator. Tapi dari peringkat awal, kita memang akan memimpin pesakit kita. Setiap kali balik, action plan mesti satu yang boleh dibuat. Sebab katalah contohnya mereka yang datang ni nak pegang diri sendiri pun takut. Suami pun tak boleh pegang. Kita perlu bermula dari situ dulu. Dari perlahan-lahan dan seterusnya membina tahap apa orang kata keberanian mereka. Memang tak boleh terus sekaligus, dan itulah yang kadang-kadang perlu pakar, sebab motivasi memang boleh jadi sangat rendah lah sebab mereka takut kan, dan mereka mungkin tak nak datang pun rawatan. Okey. Dr. Mi, rasa takut tu ada, tanggungjawab pasangan ni sebenarnya untuk tak putus asa, untuk sokongan, bagi suami. Sokongan macam mana pula?
Ya, betul. Sangat betul. Dalam terapi selalunya kita nak kedua-dua datang sekali. Setiap terapi, sebab masalah vaginisme ni bukan masalah isteri sahajalah. Dia memang perlu kerjasama kedua-dua belah pihak. So terapi di mana kedua-dua suami isteri datang akan lebih efektif. Kerana dua-dua tahu apa yang perlu dilakukan. Okey. Kalau saya sempat juga baca tulisan di blog-blog dan sebagainya, doktor, ada yang kata kalau mereka tak nak melalui proses rawatan ni tapi mereka nakkan zuriat, boleh ke mereka memilih kaedah yang lain? Contohnya mereka terus buat IVF ataupun IUI dan sebagainya untuk mereka mendapatkan zuriat, doktor. Okey, memang tak dinafikan ada kaedah lain, IUI intrauterine insemination, kita hantar sperm ke dalam rahim, ataupun IVF bayi tabung uji. Tetapi untuk saya personally, setiap doktor dia ada resipi dia sendiri kan. So resipi saya itu bukan aim saya. Yang penting adalah keharmonian rumah tangga dulu. That's number one. Penetrasi tanpa sakit dan takut. Itu yang kita cuba rawat. Itu boleh terjadi ya? Boleh terjadi. Dan kalaulah dah berjaya penetrasi tetapi masih mempunyai masalah kesuburan sebagai contoh, sebab tu dia datang jumpa doktor pakar kesuburan. First thing dia datang sebab nak hamil, tetapi saya akan go around. Okey, kita advise dulu priority number one. Sebab apa yang saya lihat, ada pesakit yang setelah kita counsel, target dia, aim dia still sama. Dia tak nak mencapai penetrasi tanpa sakit, which is our main objective, tetapi dia nak anak sahaja. So what happened along the line, after selepas 3-4 tahun, it doesn't work. Kesian ke anak ni. Anaknya ada tetapi tiada ibu bapa. Kasih sayang tu. Ada melalui Instagram yang dikongsikan atau tulisan doktor-doktor juga kan. Ada pesakit-pesakit vaginismus ini yang mendapatkan rawatan, kemudian mereka telah mendapat zuriat dan mereka ini juga ada support group dan sebagainya. Dan saya kira dan pasti Dr. Umi dan juga Dr. Mai, penonton-penonton kita ini mungkin ada mengalami masalah ini, tapi tak semua bersikap terbuka dan mungkin tak semua mampu untuk berjumpa dengan pakar-pakar yang mereka inginkan. Bagaimana cara terbaik untuk kita membantu mereka? Adakah mereka boleh mulakan dengan support group, kongsikan masalah ini dengan orang yang mereka percayai dan kemudian sedikit demi sedikit berjumpa dengan pakar yang mungkin dapat membantu mereka? Kita mulakan dengan Dr. Mai. Okay, sebab kita pun tahu ini masalah orang kata dalam selimut kan. Ramai yang takut nak jumpa doktor, even yang kita tak ada masalah vaginismus pun takut nak jumpa doktor. Jadi ini pandangan peribadi saya lah. Dekat Malaysia memang ada vaginismus group, support group. So kalau buka dekat IG ataupun Facebook, dia memang close group. So mungkin boleh join group ni dulu. Dan kebanyakan pesakit saya sebenarnya datang daripada grup ni. And perspektif dia berbeza dengan mungkin perspektif yang Dr. Umi terima. So Dr. Umi terima referral daripada pakar sakit puan. Tapi saya dapat direct. So saya akan rawat dulu dan saya akan tengok dulu keadaan sakit ni macam mana, adakah memerlukan secondary help, bermaksud tim yang kedua. So mainly kebanyakan pesakit vaginismus dia sangat privacy. Kalau boleh, I just want you doktor, I don't want to be involved dengan so get the group first. Kenali diri anda dulu, kenali your own anatomy. Tahu ada yang sangat takut nak explore, but masa nak jumpa doktor tu kalau boleh bersamalah suami dan isteri untuk first perjumpaan dengan doktor. Dia tak tahu nak ke mana kan. And most of them vaginismus dia memang ada kesedaran, dia tahu penyakit tu. So kadang-kadang sama ada dia DM ataupun dia cari doktor, that specific doktor. Kalau ke klinik kesihatan, ni terus terang saya katakan, kadang-kadang dekat doktor kat klinik kesihatan pun tidak berapa faham situasi tersebut, tetapi boleh mohon untuk dia buat surat rujukan kepada pakar sakit puan. Pakar sakit puan kalau selepas kita nilaikan perlu refer ke psikiatri, kita akan refer ke psikiatri. Most of the time memang holistic secara berkumpulan lah bersama. Sebab untuk berbincang tentang hal ini secara terbuka, kita faham ada rasa malu dan kalau diikutkan ada yang dikongsikan kalau kajian secara global hampir 47% wanita mengalami vaginismus. Hampir 50%. Hampir 50%. Tapi kajian di Malaysia belum ada lagi kerana mungkin tak dibincangkan secara terbuka. Sebenarnya ada tim dekat UKM, ada tim, ada Prof Hatta, dia ada tim dia untuk merawat masalah vaginismus. Okey, baik. Dr. Umi, mungkin di penghujung perbincangan ini secara rumusannya, bagaimana Dr. Umi dari sudut pandang psikologi dan psikiatri kita juga dapat membantu mereka yang mengalami vaginismus ini?
Seperti yang saya beritahu tadi kan, memang kita boleh offer terapi dan memang saya setuju tadi dengan Dr. Mai, kalau siapa yang rasa takut, mereka ni ramai yang datang, yang masuk ke support group dan kadang-kadang mereka belajar daripada orang-orang lain yang datang berjumpa doktor. Apa yang dibuat ya. Kebanyakannya yang mild vaginismus, ada yang boleh rawat diri mereka sendiri. Tetapi apabila yang telah teruk ya, yang telah macam ada anxiety juga, sudah ada konflik dan memang tahap vaginismus dia sangat severe, memang mereka perlu datang. Ya, dari dalam terapi ni banyak perkara yang kita perlu tackle ya. Kadang-kadang kita lihat seseorang tu mungkin dari sudut fikiran dia yang memang sangat menghalang hubungan tu dari berlaku ya. Jadi kita perlu address beberapa sesi hanya untuk address pemikiran sahaja. Kadang-kadang dari segi salah faham tentang anatomi, selalunya dalam satu sesi kita berjaya atasi perkara tersebut ya. Tetapi yang paling lama adalah apa orang kata yang kita panggil graded exposure ataupun pendedahan nak kata macam ni ya, dilatation secara berperingkat tu, yang boleh menggunakan jari atau menggunakan dilator. Di sini memang bukannya mudah kita nak cakap ambil dilator dan bawa balik. Ada orang yang mungkin bertahun-tahun untuk boleh menggunakan dari dilator nombor 1 hingga ke dilator nombor 5. Pelbagai strategi yang perlu digunakan untuk membantu ya. Kadang-kadang pesakit ni boleh secara mudah macam saya sibuk lah doktor, banyak sangat kerja. Tapi sebenarnya sibuk mereka ni adalah avoidance. Adalah denial. Mereka menyibukkan diri kerana ada untuk lari dari masalah. Kita kena bantu mereka kembali on track ya. Jadi memang begitulah cara kita bantu case to case individual basis supaya mereka akhirnya berjaya. InsyaAllah. Harapannya tu ada pastinya. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Dr. Umi dan juga Dr. Mai kerana memberi pemahaman kepada kita di studio juga penonton wanita hari ini. Sedikit sebanyak kepada yang mengalaminya adalah nampak sinarnya nanti. InsyaAllah ada jawapan kepada permasalahan anak ini. Jumpa kepada mereka yang pakar, jangan self-diagnose, dapatkan bantuan, insyaAllah ia dapat membantu keharmonian rumah tangga anda. Jumpa mereka yang pakar yang kami bawakan di studio hari ini, insyaAllah. Kita nak berehat dahulu seketika, sekembalinya nanti Hawa akan bersama dengan anda dengan paparan yang lain. Wanita hari ini. Terima kasih kerana masih bersama Wanita hari ini. Pastinya setiap hari anda mahu sentiasa tampil cantik dan ceria, tak kisahlah sama ada di tempat kerja ataupun bersama keluarga. Oleh itu, Wanita hari ini diteruskan dengan segmen tajaan bersama saya pada hari ini ialah Nurul Arija Zaidil Mahiran, iaitu pengasas Nurfella Beauty. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan bersama kita juga ialah Maizura Muhammad, pengedar Nurfella Beauty. Baik, sebelum kita teruskan dengan kita nak tahulah apa fungsi produk-produk yang dibawakan. Kita nak tahu sejak bila NB, nama ringkas Nurfella Beauty ni ada di pasaran? Okey, terima kasih Hawa. Okey, sebenarnya untuk Nurfella Beauty ni dah 4 tahun. Kita start daripada 2018 lagi. Dan selama 4 tahun ni, first yang 2018 tu kita dah masuk farmasi sebenarnya. Dan alhamdulillah untuk ke tahun yang keempat ni, kita dah ada 150 buah cawangan farmasi yang ada produk Nurfella Beauty. So selama 4 tahun ni memang kita orang pernah 2018 starting masuk farmasi dan sekarang alhamdulillah farmasi-farmasi yang cari kita orang. So special dia dekat situlah. Okay, hari-hari 4 tahun. Ya, hari-hari kita dapat PM daripada owner-owner farmasi yang inginkan stok Nurfella Beauty sebenarnya. Baik. Okey, dan pastinya penonton pun nak tahulah tentang bahan yang ada, terutamanya dalam serum NB ni. Maizura? Okey, untuk serum kita mempunyai ekstrak tomato yang mana bagus untuk membantu mengurangkan jerawat dan juga parut. Okey, so selepas pada tu kita ada juga Pitera.
Pitera ni memang premium punya ingredients, bahan, sebab dia bantu untuk mengurangkan penuaan, dan kita ada peppermint jugalah untuk mengurangkan keradangan kulit. Dan juga dalam pada masa itu, peppermint ni boleh bantu untuk alergik dan juga ruang-ruang kulit. Okey, itu bahan yang terdapat dalam serum Norvella Beauty. Dan kita nak tahulah tentang pencapaian stokis NB ni, Maizura. Betul. Okey, untuk saya sebagai leader Norvella Beauty, mewakili sahabat seperjuangan tim-tim Norvella Beauty, kami sangat berbanggalah berada di bawah naungan Norvella Beauty kerana ada antara leader kami yang berjaya mengeluarkan kereta impian masing-masing. Diorang dapat mengerjakan umrah, dan kita juga kat sini, tim-tim termasuk saya sendiri, kita alhamdulillah berjaya mengumpul saving, dan kita banyak membantu tim-tim bawah-bawah kita lah. Dan banyak lagi aktiviti-aktiviti bersama Norvella Beauty ni membantu dari segi keuangan kami, terutamanya sebagai pengedar. Baik, dalam tempoh 4 tahun macam-macam pencapaian sudah ada. Dan dalam tempoh 4 tahun juga kita nak tahulah berapa banyak serum yang sudah dikeluarkan oleh Norvella Beauty. Okey, so untuk tahun ni sahajalah. Okey, ni dah bulan 6, betul. So selama Januari to Jun kita dah keluarkan sebanyak 600,000 unit, okey, iaitu serum. Okey, so baru-baru ni kita ada buka order dan kita dah collect order daripada tim sebanyak 1.3 juta pieces botol ni. So permintaan hari-hari ada, sampai kita punya production kita kena setting betul-betul, meeting dengan diorang bila akan boleh release kita punya item. So catu tu biasa sebab production biasalah dia tak boleh siapkan dalam kuantiti yang banyak. Ada kuota-kuota dia lah. Ada kuota-kuota dia. Okey. So insya-Allah untuk 1.3 juta tu kita akan release pada bulan 7. Okey, still juga catu sebab kita punya production still lagi tak boleh nak orang kata tampung kita punya permintaan yang sangat tinggi. Ini baru satu item ni. Ini baru satu item. Okey. So dalam masa yang sama untuk serum ni kita ada progress lah juganya. Progress dari side kita jarang buat promotion. Promotion sebab kita takut stok tak cukup daripada tim. Sekarang kalau release, hari ni release, hari ni juga habis tau. Bukan dengan HQ saja tapi dengan ejen stokis. Sentiasa ada permintaan. Sebab apa? Sebab customer dia orang cari sampai farmasi sendiri pun push kita orang, okey, nak stok setiap hari. Kita orang tak boleh nak produce dalam kuantiti yang banyak. Macam tu. Itu cabaran juga ya? Cabaran. Produk laju pun satu cabaran. Bukan kata tak ada cabaran. Okay? Baik, dan dengar kabarnya di Wanita hari ini ada sesuatu yang eksklusif nak dibawakan? Betul. Untuk penonton Wanita hari ini, kita nak bagi tahulah semalam kita baru release untuk moisturizer. Sebenarnya moisturizer ni dia ada dalam set yang sebelum ni. Tapi untuk semalam kita release sebanyak 300,000 unit. Okey, dia datang dengan macam ni. Okey, sorry, dia macam comot sikit. Alright. So untuk moisturizer ni, okey, function dia adalah untuk melembabkan kulit hawa. Okey. Untuk melembabkan kulit, dan bahan utama yang ada dalam ni adalah rosewood oil. Seperti yang kita tahulah, rosewood oil ni dia ada banyak sangat manfaat, vitamin A, C dan juga E. So untuk mencerahkan kulit dia sangat-sangat membantu. Dan yang paling famous, bila ramai sangat yang cari, kita dapat feedback rata-rata customer yang pakai dia boleh mengurangkan parut dan juga jeragat. Jerawat pun kalau boleh kita prefer untuk pakai satu set lah. Satu set lagi cepat dia punya orang kata tindak balas dia hawa. Macam tu. So insya-Allah untuk future dalam 300,000 unit tu dah habis sebenarnya, tapi kita terpaksa bagi sikit-sikit. Disebabkan macam yang saya cakap tadi lah, production tak boleh nak supply dengan banyak, and then untuk future kita mungkin akan buka order mungkin lebih daripada 600,000 unit juga awak. InsyaAllah. Okey, sedikitlah kata-kata akhir buat mereka penonton wanita hari ini. Okey, so untuk especially untuk penonton wanita hari ini, okey, jangan was-was
untuk menggunakan produk Nurfela Beauty sebab kita dah 4 tahun dekat pasaran dan produk yang sangat famous. Kalau buka TikTok, carilah Nurfela Beauty, akan keluar. Viewer dia dah berapa juta kalau tak silap. Dah 40 juta viewer dan daripada pengguna pun dah banyak bagi feedback dekat kita. Okey, jadi guna tanpa was-was untuk Nurfela Beauty, lulus piawaian farmasi juga. Baik. Okey. So itulah harapan saya. Moga yang pakai Nurfela Beauty ni dapat manfaat yang sebaiknya lah, Hawa. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Itu dia yang dibawakan kepada anda dari Nurfela Beauty. Terima kasih banyak Nurija. Terima kasih Maizura bersama Wanita hari ini. Dan selepas ini saya akan bergabung semula dengan Fiza Sabjahan. Kita rehat dulu seketika. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Hari ini. Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Nampaknya banyak yang kita kongsikan dari awal hingga ke hujung siaran tadi. Dan Dr. Mai tadi cakapkan Hawa, ada beberapa perkara yang tak sempat dikongsikan tadi yang akan kami kongsikan di posting Instagram kami tentang apa tadi, kaedah rawatan. Rawatan, sebab ramai yang ingat kalau rawatan semuanya pembedahan saja. Pasti ada rawatan lain juga untuk merawat vaginismus ini pastinya. Betul, dan sebenarnya ia juga boleh terjadi kepada mereka yang telah pun mendirikan rumah tangga ataupun yang telah pun bersalin. Okey, kita ada nak kongsikan sesuatu juga kepada anda penonton tentang ini semalam yang dipetik daripada bernama Ibu 7 Anak Genggam PhD dengan sebelah mata. Ya, ini kisah yang memberi inspirasi sekali, dikongsikan walaupun mengalami masalah penglihatan, iaitu mata kanan tidak berfungsi, tak sesekali melunturkan semangat seorang ibu 7 anak untuk memperoleh PhD ataupun ijazah Doktor Falsafah. Nama beliau ialah Nur Hayati Sambak, 52 tahun. Katanya walaupun mengambil masa selama 6 tahun, beliau bersyukur kerana menghabiskan pengajian dalam bidang perakaunan di UiTM. Tahniah kita ucapkan, dan semangat inilah kita mahukan, dan semangat ini juga kami nak bawakan bersama dengan anda, yang mana Fatin sempat bersama dengan adik-adik kita yang mendapat keputusan di Sekolah Menengah Sri Aman, Petaling Jaya. Silakan. Assalamualaikum Fiza, Hawa dan semua penonton Wanita hari ini. Seperti yang dikongsikan, hari ini tanggal 16 Jun 2022, detik yang dinanti-nantikan oleh lebih 400,000 pelajar ataupun calon yang menduduki SPM 2021. Dan hari ini saya sebenarnya teruja kerana saya bersama dengan tim Wanita hari ini berkesempatan untuk meraihkan kejayaan adik-adik kita ni yang cemerlang dalam peperiksaan SPM. Tanpa melengahkan masa lagi, kita nak menjemput guru besar SMK Perempuan Sri Aman Petaling Jaya, sedikit banyak berkongsikan berkenaan dengan kejayaan yang dimiliki oleh sekolah ini. Okey, kejayaan puteri-puteri saya pada tahun ini adalah kejayaan, orang kata julung-julung kali. Ini adalah keputusan SPM terbaik bagi SMK Perempuan Sri Aman. Okey, Puan Sawani, kalau kita nak tahu juga bagaimana sebenarnya dorongan dan juga usaha-usaha pelajar-pelajar ni, kalau boleh kongsikan, banyak sebenarnya cabaran kan dalam pandemik 2021 lalu? Ya. Apa yang saya boleh katakan, mereka ini rupanya tidak tergugat dengan pandemik. Okay, mereka tidak tergugat dengan pandemik. Mereka tetap berusaha. Mereka selalu, sebenarnya kita memang selalu dalam PDPR pun kita memang pantau mereka, pastikan mereka hadir, dan mereka juga turut terlibat dengan program-program yang kita buat secara online. Dan malah bukan saja di peringkat sekolah sebenarnya, program di peringkat online ini saya rasa semasa pandemik yang juga membantu ialah program-program dari peringkat JPN dan PPD. Okey, dan usaha sudah tentulah dalam kalangan mereka sendiri yang tanpa jemu sering kali merujuk kepada guru-guru, dan saya juga ingin ucapkan tahniah dan syabas kepada guru-guru saya yang memang mengambil peluang yang ada, segala ruang yang ada untuk membantu mereka. Okey, tanpa mengira, sebab pada masa pandemik dunia seolah-olah tidak tidur. Okey, at any time kalau pelajar memerlukan bantuan, mereka akan bagi bantuan. Itu yang saya tahu. Ya. Dan sedikit sebenarnya seringkasnya kata semangat untuk mereka yang berjaya ini, mana seterusnya? Okey, untuk puteri-puteri Sri Aman, okey, Amanians, you are the best. Like I said that we aspire to inspire, we inspire to aspire. So kecemerlangan ini adalah baru langkah yang pertama. Lestarikan kecemerlangan ini walau di mana sahaja puteri-puteri Sri Aman berada. Okay, all the best to you all.
All the best. Dan kita sebenarnya bersama dengan salah seorang pelajar yang berjaya mendapat 10A, straight 10A lah kan. Kita bersama dengan adik siapa nama boleh kongsikan? Shreya Ariwalagan. Okey, Shreya, macam mana sebenarnya persiapan sebelum menduduki peperiksaan SPM? Saya memangnya dah prepare dari awal untuk dapat result ini dan saya berusaha bersungguh-sungguh untuk dapat result ini dari Form 4. Ya. Dan saya buat latihan yang boleh dan saya sentiasa berkomunikasi dengan guru-guru di sekolah saya untuk dapatkan. Antara cabaran dan juga bagaimana peranan ibu bapa juga di rumah PDPR kan? Ya. Di rumah? Ibu bapa memastikan saya dapat mempunyai semua peralatan yang saya perlu untuk melaksanakan PDPR dengan sempurna. Ya. So saya amat bersyukur kepada ibu bapa saya dan guru-guru dan sekolah saya untuk mendapatkan saya di tempat ini pada hari ini. Okey, boleh tak bagikan kata tips dan juga nasihat juga kepada kawan-kawan yang mungkin bakal menduduki peperiksaan akan datang, tak kira lah apa sahaja peperiksaan? Bermula sekarang lah, kamu perlu konsisten untuk dapatkan result ini dan saya berharap akan ada lebih ramai lagi orang yang dapat membuktikan statement tersebut. Yeah. Baik, terima kasih kita ucapkan syabas kita ucapkan juga kepada Guru Besar Puan Syalwani atas perkongsian. Baik, itu sebenarnya perkongsian ataupun kata momen-momen yang dapat kita rakamkan sepanjang daripada pukul 10 tadi berkenaan dengan keputusan SPM 2021. Pelajar-pelajar tanya saya ucapkan kepada mana yang berjaya dan mungkin mana yang tidak bernasib baik tu tak apa kerana SPM ini baru permulaan, banyak lagi langkah dan juga perjalanan kita untuk memperbaiki diri kita. Apa pun terus majukan diri anda dan terus mencari kejayaan anda. Sekian dulu dari SMK Perempuan Sri Aman Petaling Jaya. Kita bersama dengan Fiza dan juga Hawa di studio. Silakan. Itu dia sekali lagi tahniah kita ucapkan kepada adik-adik semua yang hari ini mendapat keputusan SPM yang berjaya seperti yang Pati katakan. Tapi yang kurang mendapat keputusan yang diinginkan tak apa, insya-Allah ada banyak lagi cara dan jalan untuk terus kita berjaya di masa hadapan. Dan tahniah juga kepada guru-guru dan juga ibu bapa. Ya, sama-sama kita ucapkan selamat maju jaya ya. Okey, dan esok wanita hari ini akan kembali jam 12.30 hari dengan topiknya Fiza. Mentua mulut laser. Takut. Okey, esok kami akan kembali bersama dengan anda dengan hikayat perkahwinan mentua mulut laser bersama dengan tetamu-tetamu yang akan kami bawakan. Dan sampai di sini sahaja. Semoga sepanjang 1 jam ini paparan yang kami bawakan dapat memberikan manfaat yang sama-sama kita jadikan panduan dan pedoman dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye. Cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tambah berani pendidik puteri dalam hal jati